Okey, kembali dalam Malaysia hari ini, hari yang cukup istimewa. Kita membawakan sesuatu kepada anda, khususnya peminat-peminat madu. Dan kemudian tak pernah dengar madu kelulut ni, hari ini kita nak fahami lebih lanjut. Dan kalau pernah dengar pun mungkin tak faham apakah dia yang dimaksudkan dengan madu kelulut dan apakah perkembangan berkaitan dengan madu ini. Saya nak kongsikan sikit. Lebah kelulut ataupun kelulut saja ini juga digelar meliponin, adalah lebah yang tidak bersengat. Saya baru tahu ni, tidak bersengat, yang menghasilkan madu sama seperti lebah madu, dan dianggarkan hampir 500 spesies kelulut terdapat di seluruh dunia. Lebah kelulut boleh didapati di kebanyakan kawasan-kawasan di dunia seperti Australia, Afrika, Asia Tenggara dan juga kawasan tropika di Amerika Syarikat ataupun di benua Amerika. Madu kelulut pula dikatakan mempunyai pelbagai khasiat dan lebih tinggi khasiatnya jika dibandingkan madu lebah lain. Kelulut menyimpan madu di dalam tempayan kecil. Yang ini kita nak tunjuk. Saya pun baru tahu. Di dalam tempayan kecil yang dilapisi propolis, dan madu kelulut tidak putih seperti yang didakwa. Rasanya masam sedikit berbanding madu lebah, dan lebah ini penting sebagai ejen pendebungaan di hutan-hutan dan kebanyakan spesies buah, bunga, sayur dan juga tanaman lain. Jadi dianggarkan hampir 500 spesies kelulut terdapat di seluruh dunia. Lebah kelulut boleh didapati di kebanyakan kawasan yang seperti dikongsikan. Okey, anda nak fahami lebih lanjut dan boleh layari www.kelulut.com.my. Bercerita tentang kelulut. Hari ini kita bawakan lebah madu kelulut sendiri ke studio sangat-sangat eksklusif ini. Saya nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya ialah Profesor Dr. Syamsul Bahri Abdul Razak, Ketua Kumpulan Penyelidik Lebah dan Kelulut dari UMT. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama kami. Dan orang hebat yang berpakaian pakaian kerja ni. Ialah yang mulia Tengku Azam Tengku Mat, yang lebih dikenali sebagai ayahku. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okay. Ini deretan orang Terengganu ni. Ya. Ayahku berapa lama dah mengusahakan kelulut? Baru saja. Okay. Baru saja. Baru. Tapi tak sampai lagi setahun. Oh, baru lagi lah. Baru lagi. Okay. Tapi cita-cita tu berminat dah lama. Tak sampai masa. Dengan tidak jalan langsung, saya berkolaborate dengan sama pengkaji-pengkaji dari UMT, contoh macam Prof. Samsul kita. Alhamdulillah. Okey. Jadi ini antara usaha UMT untuk mengkomersialkan lagi madu kelulut ni kan. Ya. Ya, sebagai permulaan barangkali Prof boleh kongsikan tentang kolaborasi untuk mengkomersialkan madu kelulut ni. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Malaysia hari ini kerana memberi peluang untuk saya mewakili Universiti Malaysia Terengganu dan juga komuniti lah untuk berkongsi tentang apa itu kelulut. Yeah. Jadi kalau kita lihat sebelum ini, tak ramailah orang dengar cerita kelulut ni kan. Jadi di Malaysia pun industri kelulut ni kita boleh anggap sebagai satu perkara yang baru juga, bermula sekitar tahun 2014 15 macam tu. Jadi kelulut ni merupakan satu serangga seperti yang Ellie sebut tadilah. Merupakan serangga penting terutama kepada persekitaran dan ekosistem. Terutama sebagai ejen penebungaan untuk menstabilkan alam sekitar. Okey. Jadi usaha dan kajian yang dibuat tu macam mana? Jadi UMT bersama dengan pihak industri, kita bekerjasama secara strategik dan juga kerjasama pintar ini untuk melonjakkan lagi industri yang baru ini supaya pergi lebih jauh, bukan saja di dalam negara, tapi kita nak bawa juga khazanah ni. Ini khazanah kita ni, khazanah warisan Malaysia ni supaya dikenali di seluruh dunia. Baik, ya. Okey. Dan ayahku, bagaimana kajian penyelidikan pihak UMT lah yang diketuai oleh Prof. Sam sendiri membantu ayahku sebagai penternak kelulut? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada TV3 bagi peluang dan ruang pada saya untuk sedikit sama kita kongsi tentang satu projek yang bercorok kepada kemasyarakatan bersama dengan pihak UMT. Jadi setakat ni alhamdulillah saya bersama dengan pengkaji-pengkaji, penyelidik, contoh macam Prof. Samsul kita. Dengan local knowledge saya, kita gabungkan dengan saintis yang ada bagi dia untuk kita jadikan sebagai satu produk dan satu income untuk komuniti di sekitar kawasan sea wetland. Dengan tidak salah langsung, bila
kita sebut stew wetland di Terengganu, dengan tidak salah satu ada satu produk khazanah unik yang menarik, lebih segar dan mantap, iaitu madu keluluk. Baik, okey. Alang-alang kita bawa lebah dan juga madu keluluk ni kan. Boleh kita tengok? Silakan. Silakan. Ini masa yang saya nanti-nantikan ini. Ini di sini kalau kita tengok ni, Ali, kita tengok struktur biasalah. Sarang yang diternak oleh pengusaha peternak keluluk di Malaysia. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau kamera boleh zoom, kita tengok ni yang banyak semua ni merupakan propolis. Inilah propolis. Jadi kalau kita tengok kantung ni, tempayan ni yang ada isi tu merupakan kantung madu keluluk. Baik. Kantung madu keluluk. Jadi yang kita tengok di depan produk ni hasil daripada ambil. Dari tempat yang kalau boleh kita angkat. Gitu. Kita nampak kamera boleh nampak. Jadi ni propolisnya Jadi yang dah penuh tu tempayan madu tu lah. Madu penuh tu ditutup lah tu. Okey. Baik. Jadi apa antara kajian yang dilakukan? Cuba duduk. Ayahku. Jadi kajian yang macam mana yang dilakukan? Sebab ialah orang kata madu ambil daripada sarang, kemudian dipasarkan ataupun setidaknya menternaknya lah. Apa antara kajian yang dibuat? Jadi di UMT sendiri kita telah menubuhkan satu kumpulan yang berfokus, kumpulan penyidik lebah dan keluluk UMT. Jadi dalam kumpulan itu dianggoti oleh lebih 20 ahli penyidik dari pelbagai bidang kepakaran. Jadi antara fokus yang kita buat penelitian dan kajian ini adalah sebagai contoh kita mengkaji bagaimana peranan keluluk itu membantu pertanian. Dari segi yang fungsi penumbuhan tadilah. Jadi macam saya sendiri, saya tengok kita panggil kalender debunga. Jadi bulan 1 keluluk pergi pokok apa. Bulan 2 pokok apa dari segi bunga yang dilawat tu kan. Jadi dari situ kita boleh memberi cadangan kepada pengusaha untuk kawasan macam ni tanam pokok apa. Supaya keluluk ni dapat lebih produktif. Contohnya. Jadi selain daripada itu kita juga ada kumpulan yang mengkaji kualiti madu. Tengok orang duk cakap madu ni berkhasiat, madu ni bagus kan. Jadi kita nak buktikan secara saintifik. Jadi kita buat analisa komponen apa dalam madu keluluk itu. Jadi ada juga kumpulan dalam yang tadi tu. Kita buat fokus untuk kaji kualiti madu. Jadi itu antara yang kita buatlah. Saya cuba nak faham. Maksud kajiannya bukan tentang madu keluluk saya, tapi tentang ekosistem lebah keluluk itu sendiri. Untuk pastikan kalau ekosistem cantik, madu pun berkualiti. Berkualiti, berpandu dengan keadaan alam sekitar. Dan dia selaku ejen pollination. Ejen pollination. Okey. Apa antara knowledge transfer ayahku lah kalau saya boleh tanya. Sebab kadang-kadang penternak ni dia ada apa? Local knowledge dia sendiri kan yang dikongsikan. Iyalah. Dengan tidak salah langsung, kawasan yang aku terokai mendiami adalah satu kawasan stew wetland yang unik, menarik. Dia ada 9 ekosistem. Dalam 9, salah satu ekosistem yang paling sesuai adalah ekosistem Paya Gelam. Tempat perbiakan semula jadi lebah dan keluluk. Yang fokus utama sikit adalah pokok gelam Malaluka. Pokok gelam? Bunga dia tu memang sesuai. Jadi lebah ni menjadi ejen pada mana-mana. Baik. Jadi kita tahu produknya lebah, produknya madu. Kita tak tahu kepentingan persekitaran untuk memastikan peranan dia tu kan. Dan apabila kualiti itu dapat dilihat dan terjamin, pastinya nak mengkomersialkan itu satu peranan yang sangat-sangat penting. Kolaborasi dengan Farma Niaga ni barangkali jadi sebagai satu badan agensi akademik, jadi kita mempunyai bidang kepakaran dalam mencari maklumat dan data. Jadi untuk mengkomersialkan semua data-data maklumat dan juga dapatan daripada kajian itu, kita memerlukan rakan kongsi daripada pihak industri yang untuk mengkomersialkan. Jadi dalam hal ini kita mendapat sokongan daripada industri. Farma Niaga Berhad bersama dengan kita untuk memasarkan secara komersial produk yang memang satu produk tempatan, produk dari Malaysia yang mempunyai khasiat yang amat baik untuk kesihatan. Jadi di situlah peranan kerjasama secara strategik dan pintar ini UMT dan Farma Niaga Berhad. Baik. Dan kita nak dengar juga daripada pihak Farma Niaga sendiri. Sofia bersama dengan tetamu, silakan. Terima
Terima kasih Ali, dan tentunya anda melihat sendiri bagaimana rupa lebah kelulut itu, dan mendengar sedikit perincian daripada Prof dan juga ayahku. Saya nak bertanya juga daripada bersama saya Encik Shahana Sulaiman, Ketua Pembangunan Perniagaan Farma Niaga Berhad ini, untuk mengetahui apakah sebenarnya tujuan kolaborasi ini dan apakah sebenarnya direction ataupun arah yang akan dibawakan oleh Farma Niaga untuk memastikan anda di rumah mendapat yang terbaik. Dan bersama dengan Encik Shahana, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sofia, khabar baik? Sihat ya? Alhamdulillah. Baik, Cik Shahana, kita tadi dah mendengar sedikit perkongsian daripada Prof bagaimana kolaborasi ini bermula, dan mungkin Cik Shahana nak berkongsikan sedikit daripada perspektif Farma Niaga sendiri, mengapa berkolaborasi dengan UMT? Okey Sofia, sebelum saya mulakan kolaborasi ini, saya ingin menyatakan Farma Niaga adalah satu syarikat farmasetika yang terbesar di Malaysia. Yeah. Kita mempunyai rangkaian pengeluaran, pengedaran dan juga pemasaran di Malaysia dan di Indonesia. Jadi kolaborasi ini bersesuaian dengan Farma Niaga Business Plan, perancangan perniagaan yang sebelumnya daripada farmasetika kepada nutraceutical. Nutraceutical ini adalah hasil makanan kesihatan, hasil daripada herba ataupun madu kelulut itu sendiri, kelulut itu sendiri. Okay. Ya. Jadi kolaborasi ini akan memastikan UMT akan fokus kepada R&D, penyelidikan dan pembangunan, manakala Farma Niaga akan fokuskan kepada pemasaran produk-produk ini di dalam negara dan juga di luar negara. Baik. Jadi nutraceutical itu adalah antara arah yang dituju oleh Farma Niaga sendiri untuk memastikan bukan sahaja perubatan tetapi daripada aspek penjagaan kesihatan kita daripada mulanya dititik beratkan. Cik Shahana sudah kongsikan sedikit, kita dah dengar tadi madu kelulut ni memang banyak khasiatnya. Betul. Dan apakah mungkin projek yang akan datang yang boleh kita lihat hasil daripada kolaborasi Farma Niaga dan juga UMT? Okey. Antara projek-projek yang kita akan laksanakan bersama UMT ya. Contohnya ini adalah hasil R&D. Keluaran madu kelulut daripada UMT. Produk-produk ini akan kita komersialkan dan di dalam dan juga luar negara. Yang kedua, kita akan membuat kajian apakah bahan-bahan yang ada di dalam madu ini sendiri. Contohnya trihalulus adalah satu bahan yang tidak ada daripada madu lain. Ia trihalulus. Trihalulus. Ya, okey. Trihalulus ini dia membantu kalau kita makan madu ini, dia akan masuk ke saluran darah kita, gula ke dalam darah secara perlahan-lahan. Jadi kandungan kita punya glukos itu tidak meningkat. Ya. Jadi ini baik untuk mereka-mereka yang ada diabetes, penyakit kencing manis. Selain daripada itu, kita akan bekerjasama dengan UMT untuk melihat kepada produk-produk sampingan madu ini yang kita boleh gunakan untuk kesihatan rakyat Malaysia juga. Itu satu fakta yang sangat menarik sebenarnya supaya dapat tahu macam slow release daripada kita dapat tahap gula yang begitu kemuncak dalam badan kita kan. Jadi ini antara solusi yang terbaik bagi mereka yang mempunyai sedikit sebanyak masalah kesihatan. Kita tahulah Farma Niaga ini adalah antara syarikat gegasi farmasetika di Malaysia, dan dengan kekuatan logistik dan kepakaran yang sedia ada, dengan kerjasama bersama UMT ini, apakah inisiatif yang bakal dilakukan untuk memastikan kolaborasi ini berjalan dengan jangka masa panjang, dengan baik, dengan smooth sebagainya? Kita mulakan kerjasama hampir sebulan perbincangan. Jadi kita ada jawatankuasa kerja antara Farma Niaga dan juga UMT untuk memastikan perancangan itu dilaksanakan. Yang kedua, kita juga ada objektif yang perlu dicapai oleh UMT dan juga Farma Niaga. Dan ketiga, kita juga ada kepakaran di segi UMT, R&D dan Farma Niaga daripada segi pemasaran. Baik. Jadi kita akan pastikan pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Banyak aspek yang perlu diperlihatkan untuk memastikan kelancaran kolaborasi ini kan. Adakah ini satu mungkin partnership kolaborasi yang bersifat jangka panjang, dan strategi untuk mengembangkan potensi industri ini dalam negara kita mungkin nak kongsikan sedikit? Betul Sofia. Madu kelulut ini ada potensi sangat besar, bukan saja dalam negara, malah di luar negara juga. Ini adalah satu kolaborasi yang bersifat jangka masa panjang antara kedua-dua pihak. Okey, kita akan pastikan produk yang kita hasilkan ini berkualiti dan memenuhi piawaian MS 2683. Itu standard untuk madu kelulut di Malaysia. Baik. Kita juga akan pastikan produk yang mempunyai banyak khasiat dan penawar ini dipasarkan dengan harga yang kompetitif.
Okey. Okey. Dan mampu dibeli oleh rakyat Malaysia. Ya, mampu Itu milik. yang nak dengar tu. Dan permulaannya bagi kolaborasi ini, bilakah projek ini akan dilancarkan di antara Farma Niaga dan juga UMT? Bila kita sebagai orang ramai ini boleh melihat produk ini berada di pasaran? Okey, pada hari ini juga lebih kurang 9.30 kita akan menandatangani perjanjian kolaborasi antara UMT dan juga Farma Niaga yang akan ditandatangani oleh Pengarah Urusan Farma Niaga dan juga Vice Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Alhamdulillah. Hari ini? Hari ini. 9.30 sekejap 40 minit lagi ni? Ya, betul. Yang boleh kita saksikan juga? Boleh, secara live di Facebook. Okey, baik. Pastikan anda jangan ketinggalan peluang ini dan ialah akhir sekali kalau dijadikan satu kata-kata nasihat bagi semua yang mungkin ingin menceburi diri mereka dalam bidang ini, madu kelulut, mungkin dalam kolaborasi ini juga di antara Farma Niaga dan juga UMT, apa yang boleh disampaikan kepada orang ramai? Okey, UMT akan melakukan penjagaan dan pemeliharaan kelulut dan juga R&D, manakala Farma Niaga di bahagian jualan dan pemasaran. Baik. Jadi untuk mereka yang berminat berkecimpung, boleh bekerjasama antara UMT dan juga Farma Niaga untuk mengeluarkan madu kelulut dan juga membantu industri, mengembangkan industri ini. Baik. Okey. Kalau anda ingin dapatkan segala informasi, jangan anda ketinggalan jam 9.30 nanti. Anda boleh saksikan di www.facebook.com/Farma-Niaga. Berhad untuk saksikan sendiri pelancaran bagi produk baru ini, kolaborasi antara Farma Niaga dan juga UMT. Kita ucapkan terima kasih Sama-sama, kepada Encik Syahana Sulaiman, Ketua Pembangunan Perniagaan bagi Farma Niaga, berhad memberikan kita sedikit sebanyak gambaran penuh apa yang boleh kita lihat daripada kolaborasi yang cukup mantap ini. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan rakan setugas Hanif Miswan untuk perkongsian lebih menarik hanya di Malaysia hari ini. Wow.